merupakan salah satu jenayah yang mengancam serta membinasakan bagi sesebuah negara. Ianya bukan lagi salah satu masalah sosial, namun ia melibatkan pandangan dan imej bagi sesebuah negara. Hakikatnya, keruntuhan banyak empayar seperti empayar Rom, empayar Uthmaniyah dan dinasti Ming menyebabkan musnah bangsa dan tamadun masyarakat itu sendiri. Salah satu usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia dalam membendung gejala rasuah adalah menubuhkan satu unit khas iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM ataupun Malaysian Anti-Corruption Commission MACC yang ditubuhkan pada Januari 2009. Peranan utama SPRM adalah untuk membanteras jenayah rasuah, penyalahgunaan dan penyelewengan kuasa di Malaysia di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Kesalahan rasuah yang dinyatakan dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 adalah terdiri daripada perbuatan meminta, menerima suapan, menawar dan memberi suapan, tuntutan palsu dan salah guna kedudukan oleh penjawat awam. SPRM berteraskan kepada prinsip bebas, telus dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Terdapat beberapa kes yang dikendalikan oleh SPRM itu sendiri. Setiap kes mempunyai garis masa yang memberikan maklumat tulen kepada orang ramai mengenai status kes yang dikendalikan oleh SPRM. Ianya memberi impak kepada masyarakat. Badan ini bertanggungjawab dalam menyiasat dan menyampaikan maklumat yang dilaporkan tanpa memberi kesan kepada siasatan yang dijalankan. Oleh itu, SPRM juga tidak boleh menjejaskan hak tertuduh untuk mendapatkan perbicaraan yang adil atau memberi kemudaratan kepada individu atau organisasi yang disiasat. SPRM juga tidak akan mengulas apa-apa siasatan melainkan pertuduhan itu difailkan. Walau bagaimanapun, situasi ini boleh berubah sekiranya isu tersebut menjadi tarikan umum dan mendapat perhatian daripada orang ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengupas isu ini dengan lebih mendalam, saya akan menceritakan sedikit latar belakang berkenaan isu yang dibincangkan. Pada bulan Oktober 2016, operasi siasatan Ops Water telah dilaksanakan ke atas Jabatan Air Negeri Sabah JANS di Kota Kinabalu Sabah yang melibatkan dana projek persekutuan bernilai RM3.3 bilion. Dana ini adalah untuk membina infrastruktur asas berkaitan pengagihan bekalan air bersih untuk rakyat Sabah. Tangkapan pertama telah dibuat ke atas Eng Muhammad Tahir bin Muhammad Talib, iaitu bekas pengarah JANS, dan Teo Cheng Kong, bekas timbalan pengarah JANS, yang disyaki menyalahguna kuasa dan menyeleweng dana projek berkenaan. Mereka telah disiasat di bawah Seksyen 17(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Seksyen 165 Kanun Keseksaan dan Akta Pengubahan Wang Haram. Dari bulan Oktober ke November 2016, SPRM telah melakukan tangkapan ke atas Lim Lam Beng, bekas timbalan pengarah JANS, serta membuat sitaan harta-harta milik Ang Muhammad Tahir bin Muhammad Talib, Teo Cheng Kong dan Lim Lam Beng telah disita. Sejumlah RM114 juta wang tunai dan wang dalam bank telah disita. Selain itu, turut disita 9 kenderaan mewah, 94 beg tangan mewah, barang kemas dan jam mewah. Kes ini dianggap sebagai penyitaan yang terbesar oleh SPRM dalam sejarah rasuah negara. Impak rasuah bukanlah satu perkara yang mana kita boleh pandang enteng kerana rasuah ni memberi kesan yang besar kepada masyarakat.
Iaitu first sekali adalah peningkatan kesedaran dalam kalangan masyarakat. Seperti yang kita lihat dalam kes rasuah yang berlaku dalam kes Op Water Sabah, dia telah menjadi satu kesedaran di mana masyarakat ni mula sedar betapa pentingnya memerangi isu rasuah. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat sekarang adalah memberi didikan awal kepada generasi muda. Pemupukan nilai anti rasuah perlulah dimulakan oleh ibu bapa di mana individu ini mampu mencorakkan kehidupan yang bakal dilalui oleh generasi muda. Maka akan timbullah kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjadi seseorang yang beretika dan sedar akan tanggungjawab. Sebagai contoh dalam kes Op Water Sabah yang berkaitan pengurusan sumber air untuk disalurkan kepada masyarakat. Jadi kesan kedua kepada masyarakat melalui kes rasuah ini adalah berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan. Dengan adanya penangkapan oleh SPRM, maka kegiatan rasuah yang dilakukan oleh pihak berkepentingan ini membolehkan masyarakat semakin yakin dan percaya terhadap pihak atasan apabila perasuah kehilangan kelayakan untuk memegang jawatan. Malah struktur pentadbiran yang juga bersih daripada rasuah. Dan hal ini memang membantu kerana masyarakat akan lebih menyuarakan pandangan yang berlaku dalam permasalahan berkaitan isu air. Disebabkan nilai kepercayaan itu sudah wujud dan adanya penanganan masalah ini. Kesan seterusnya adalah berlaku perubahan dalam pentadbiran di mana masyarakat melihat accountability dan ketelusan dalam penjawat awam. Secara tidak langsung masalah rasuah dapat dikekang kerana individu yang terlibat dalam rasuah ini automatik mendapat hukuman atau atas kes yang dilakukan. Maka jawatan tersebut akan digantikan dengan individu yang lebih layak. Oleh itu, masyarakat lebih percaya pada pegawai kerajaan dan meningkatkan sikap keterbukaan dalam kalangan masyarakat. Kesan rasuah juga adalah berlakunya keruntuhan akhlak moral, di mana rasuah ni dia menyebabkan jati diri individu terhakis, di mana golongan ini akan dipandang serong dan dicemuh oleh masyarakat. Rasuah juga berlaku disebabkan oleh nilai-nilai rohaniah yang tidak diendahkan. Golongan ini tidak lagi berpegang teguh kepada ajaran agama seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 188, iaitu dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu pula dengan jalan yang salah, dan jangan kamu pula menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya salahnya. Jadi apa yang boleh kita rumuskan adalah rasuah mampu melahirkan individu yang materialistik dan hanya memikirkan kepentingan diri dan tidak cakna akan bahananya. Okey, baiklah, saya akan teruskan pembentangan dengan kesan kepada negara. Okey, seperti yang kita tahu, isu yang timbul ini sememangnya mempunyai kesan yang besar terhadap negara itu sendiri. Kita boleh lihat dari segi konteks pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, di mana masalah dalam pembangunan dana projek ini boleh menjejaskan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di negeri Sabah itu sendiri, yang mana sekiranya dana tersebut tidak digunakan dengan cermat dan berkesan, projek yang diperlukan untuk memperbaiki infrastruktur air bersih mungkin akan terbantut dan akan terjejas. Hal ini membawa kepada kesan kepada kawasan tertentu dan ianya bukan sahaja memberi kesan kepada negara itu sendiri, malahan ia juga memberi kesan kepada masyarakat setempat. Okey, seterusnya kesan kepada kewangan negara. Penyelewengan yang berlaku dalam pengurusan dana projek yang besar seperti ini boleh menjejaskan kewangan negara secara keseluruhan, merosotkan kepercayaan serta memberi kesan kepada aliran kewangan negara untuk projek-projek yang lain. Penggunaan dana yang banyak merugikan negara sekiranya dana tersebut disalahgunakan. Oleh itu, isu yang berkaitan dengan pengurusan dana projek ini bukan hanya mempengaruhi pembangunan tempatan, tetapi ia juga mempunyai kesan yang luas terhadap kestabilan ekonomi, sosial dan kewangan negara secara keseluruhan. Selain itu, kepelbagaian pembangunan dan keharmonian sosial. Pembangunan infrastruktur yang baik adalah penting untuk memastikan kesamarataan pembangunan dan keharmonian sosial di kalangan penduduk.
Jika projek-projek penting seperti ini tidak berjalan dengan lancar, ia boleh menyebabkan ketidaksamaan dan kekurangan kemudahan asas di sesetengah kawasan yang boleh menjejaskan kestabilan sosial terhadap penduduk masyarakat setempat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Amir Luqman bin Fahmi. Nombor kad matrik saya 287291. Saya akan menerangkan 4.1, meningkatkan ketelusan dalam organisasi kerajaan. Ianya adalah salah satu langkah dalam mengatasi isu penyelewengan dana. Dalam meningkatkan ketelusan, yang pertama perlu dibuat adalah membina kepercayaan. Hal ini bagi memastikan wujudnya accountability di semua peringkat organisasi kerajaan. Di samping dapat menyediakan akses maklumat kritikal kepada pihak berkepentingan. Laman web rasmi kerajaan adalah gambaran keseluruhan agensi tersebut. Oleh itu, ia perlulah sentiasa dikemaskini. Hal ini bagi menyediakan akses untuk melihat perkembangan sesebuah program kerajaan dari aspek keputusan, tender dan penyaluran dana. Masyarakat juga boleh memantau dan menilai prestasi organisasi dengan lebih teliti. Seterusnya adalah mekanisme pelaporan rasuah yang selamat, iaitu dengan memberi perlindungan kepada informer dari pelbagai aspek, yakni keselamatan dan keterjaminan kerja. Dan hal ini dapat membantu mendedahkan kemungkinan penyelewengan di setiap peringkat organisasi. Cadangan dalam mengatasi masalah rasuah adalah dengan memberi pendidikan kepada masyarakat mengenai segala bentuk rasuah. Rasuah berlaku apabila seseorang individu memberikan sesuatu dalam bentuk wang atau benda kepada individu yang berkuasa dengan harapan untuk mendapatkan balasan. Dalam kes Ops Water Sabah yang diklasifikasikan terjadinya kegiatan rasuah dan pengubahan wang haram. Pengubahan wang haram merujuk kepada tindakan mengubah wang yang dijana daripada hasil pendapatan yang haram seperti rasuah, pengedaran dadah dan sindiket penipuan kepada pendapatan yang bersih. Budaya negatif ini perlu diterangkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Sebagai contoh, pendidikan di sekolah perlu ditekankan mengenai rasuah dalam subjek pendidikan moral dan pendidikan sivik di sekolah. Hal demikian untuk memberi pendidikan dan pendedahan kepada masyarakat berkaitan dengan rasuah. Pengetahuan ini sangat penting supaya amalan rasuah ini dapat diatasi secara akar umbi. Penekanan kepada tanggungjawab. Dengan memperkenalkan dasar ketulusan yang lebih ketat dalam apa-apa pengurusan dana projek besar-besaran. Ini termasuk penyediaan laporan berkala tentang penggunaan dana kepada orang awam, menerbitkan butiran perbelanjaan secara terperinci, serta memastikan proses tender dan perolehan projek dijalankan secara adil. Dengan mewujudkan jawatan kuasa pemantauan bebas yang bertanggungjawab untuk mengawasi penggunaan dana, ia dapat memastikan projek-projek berjalan mengikut perancangan serta mematuhi piawaian kualiti. Cadangan langkah mengatasi yang lain ialah semakan dan pemantauan. Yang pertama ialah penguatan pengawasan internal. Tingkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan kuasa dan mengawasi pelaksanaan operasi dengan lebih efektif. Pemantauan dilakukan oleh peringkat tinggi dan jabatan-jabatan kerajaan bagi memantau badan atau jabatan pelaksana yang diamanahkan kerajaan dalam menjalankan operasi. Hal ini bagi mengelakkan dari berlakunya penyelewengan, terutamanya dalam mengendalikan dana kerajaan. Yang kedua ialah audit eksternal. Tingkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan kuasa dan mengawasi pelaksanaan operasi dengan lebih efektif. Pengauditan perlu dilakukan oleh badan kerajaan bagi menyemak penggunaan kewangan oleh jabatan atau agensi berkaitan. Kerajaan dapat memantau pergerakan kewangan keluar masuk sesuatu agensi dengan lebih detail. Oleh itu, penting untuk melakukan audit eksternal kepada syarikat atau agensi kerajaan.